Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang agak berleluasa yang berlaku pada masa kini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna dari forum ini, insyaAllah. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak-segak lagi tampan bergaya pada hari ini, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita berkisar isu syariah semasa iaitu derma organ. Secara mudahnya, transplant adalah proses memindahkan dan menggantikan organ atau tisu yang tidak berfungsi dengan organ atau tisu yang sihat dan masih berfungsi daripada orang lain. Penyelidikan transplant di peringkat antarabangsa bermula sejak kurun ke-18. Ketika ini, ia merupakan rawatan perubatan rutin untuk kegagalan organ penting seperti jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang. Peningkatan pemahaman terhadap kumpulan darah dan kepadanan tisu antara penderma dan penerima, penggunaan rawatan anti penolakan serta teknik pembedahan dan penjagaan selepas pembedahan yang lebih baik, kesemuanya menyumbang kepada pengurangan risiko penolakan di mana terdapat kemungkinan sistem pertahanan penerima menolak organ yang telah ditransplantkan. Perkembangan teknologi perubatan dan peningkatan kesedaran telah menyebabkan masyarakat tidak lagi menganggapnya sebagai tabu dan semakin ramai berpeluang menjalani hidup yang lebih panjang. Baiklah sidang hadirin, sebelum kita menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, boleh kiranya kita berkenalan dengan ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini. Saya Nurul Syazwani dari Praktikum MD7 selaku moderator pada forum ini dengan penuh rendah hati ingin mengalu-alukan kedatangan 3 orang panel kita pada pagi ini. Di sebelah kanan saya, Saudara Muhammad Amirul Afiq bin Muhammad Zaid yang merupakan ahli panel yang pertama. Selamat datang saudara, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik saudari Wani. Seterusnya, saya perkenalkan ahli panel kedua yang anggun berbaju kurung berada di sebelah saudara ahli panel pertama iaitu saudari Nik Nur Fatihah binti Nik Muhammad Nazri. Alhamdulillah, saya sihat. Bagaimana pula saudari Wani? Baik, Alhamdulillah. Berada di sebelah ahli panel kedua tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga iaitu saudara Atin Imran bin Azmi. Apa khabar saudara? Alhamdulillah, saya baik. Alhamdulillah, semuanya berseseri pada hari ini. Usai salam perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita tentang derma organ. Sidang hadirin yang dihormati, seperti yang sudah saya terangkan mengenai tajuk forum, kini kita beralih pula kepada maksud derma organ. Bagi menjawab persoalan ini, izinkan saya mengajukan soalan pertama kepada ahli panel pertama, Saudara Afiq. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang maksud derma organ dan organ-organ yang boleh didermakan. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada sidang hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pendermaan organ atau tisu ialah proses mendermakan sebahagian organ atau tisu daripada tubuh badan kita untuk tujuan pemindahan atau transplantasi kepada orang lain yang memerlukan kerana kegagalan atau kerosakan organ atau tisu tersebut. Selepas transplantasi iaitu pemindahan organ, seseorang itu dapat meneruskan kehidupan dan hidup dengan kualiti yang lebih baik. Pemindahan organ adalah satu kaedah rawatan yang tidak disebut secara spesifik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kerana kaedah ini merupakan satu perkembangan baru dalam dunia perubatan. Satu daripada maqasid al-syariah iaitu matlamat syariah adalah untuk memelihara nyawa. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa mengenai kaedah pemindahan organ ini termasuklah keperluan mengatasi larangan,
memilih jalan yang kurang mudarat dan mudarat perlu dirawat dengan berikhtiar. Di Malaysia, fatwa mengenai keharusan pendermaan dan pemindahan organ telah dikeluarkan semenjak bulan Jun pada tahun 1970 lagi. Dari perspektif Islam, pemindahan organ diharuskan dengan syarat tidak ada alternatif lain yang boleh menyelamatkan nyawa pesakit. Di samping itu, kaedah rawatan ini juga diharuskan sekiranya tidak mendatangkan mudarat yang lebih besar kepada penerima organ atau penderma organ sekiranya penderma masih hidup. Islam juga mensyaratkan pendermaan organ dilakukan secara ikhlas dengan niat untuk membantu orang lain semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya bagi tujuan untuk mendapatkan ganjaran, habuan, populariti atau glamour. Organ dan tisu juga tidak boleh diperniagakan kerana Islam melihat jual beli organ dan tisu sebagai suatu perkara yang haram. Pendermaan organ juga perlu mendapat izin dan persetujuan penderma, yakni pendermaan organ tidak boleh dilakukan kerana dipaksa. Terdapat dua jenis pendermaan organ, iaitu pendermaan organ kadaverik dan pendermaan organ semasa hidup. Pendermaan kadaverik bermaksud pendermaan selepas kematian. Pendermaan ini amat digalakkan kerana ia tidak menyebabkan apa-apa risiko kepada penderma. Di samping pelbagai jenis organ dan tisu dapat didermakan yang memberi manfaat kepada ramai penerima yang memerlukan transplant. Malaysia juga mempunyai bilangan kematian akibat kemalangan jalan raya yang tinggi yang kebanyakannya melibatkan pesakit yang berhadapan maut kerana kegagalan organ mereka dan terpaksa menunggu lama untuk mendapatkan pemindahan organ dan tiada penderma hidup perlu menjalani risiko satu pemindahan yang mereka tidak perlukan untuk menyelamatkan nyawa orang kesayangan mereka. Walaupun derma organ banyak berlaku dalam kalangan individu yang sudah tidak bernyawa, ia juga boleh dilakukan semasa masa hidup. Ini adalah kerana sebahagian fungsi organ ini boleh diambil alih oleh pasangan organ tersebut, seperti buah pinggang, atau ia boleh berkembang semula seperti hati. Namun, hanya sebahagian organ sahaja yang boleh didermakan semasa hidup. Apakah organ dan tisu yang boleh didermakan? Pada umumnya, organ-organ yang boleh didermakan adalah buah pinggang, hati, paru-paru, jantung dan sebagainya. Tisu-tisu yang boleh didermakan adalah mata, tulang, kulit dan sebagainya. Ini bermakna seseorang penderma akan mendapat mengubah kehidupan serta menyelamatkan beberapa orang pesakit. Sekian, itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudari pengerusi. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang maksud derma organ dan organ-organ yang boleh didermakan yang pada pandangan saya merupakan penjelasan terperinci dan menarik daripada saudara ahli panel pertama. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada ahli panel kedua, saudari Nik Nur Fatihah. Apakah kepentingan menderma organ? Terima kasih diucapkan kepada saudari moderator dan salam sejahtera kepada hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk meneruskan lagi sesi forum kita pada hari ini, saya ingin memerihalkan dengan lebih lanjut berkaitan kepentingan menderma organ. Salah satu kepentingan menderma organ adalah menderma organ dapat memberi peluang kehidupan baru kepada pesakit. Seperti yang kita ketahui, individu yang mempunyai masalah organ tidak mempunyai jangka hayat yang panjang. Sebahagian daripada mereka hanya mampu meneruskan kehidupan selama kurang daripada beberapa bulan disebabkan penyakit dan masalah organ yang mereka alami. Setiap organ badan manusia mempunyai fungsi tersendiri bagi mengekalkan kelangsungan hidup. Sebagai contoh, jantung berfungsi untuk mengepam darah ke seluruh badan. Tanpa kondisi jantung yang baik, individu tersebut tidak mendapat jumlah oksigen yang diperlukan oleh badan. Kesan daripada itu, individu mudah lesu dan terdedah dengan penyakit. Dengan ini, pendermaan organ amat penting bagi membantu kelangsungan hidup seseorang individu. Di samping itu, penderma semasa hidup juga memperoleh rawatan percuma di hospital awam dan kemudahan wad kelas 1
Pendermaan organ bukan sahaja penting kepada pesakit, malah perkara ini juga penting kepada penderma. Dengan kelebihan memperoleh rawatan percuma dan kemudahan wad kelas pertama, penderma tidak lagi perlu runsing dengan kos rawatan perubatan mereka. Perkara ini telah meringankan beban individu yang menderma organ. Simpanan bagi perubatan mereka boleh digunakan bagi keperluan lain seperti keperluan makanan, membaik pulih kenderaan dan boleh digunakan semasa kecemasan. Sehubungan dengan itu, tawaran ini dapat menarik lebih ramai individu untuk menderma organ kepada pesakit yang memerlukan. Tambahan lagi, pendermaan organ penting bagi memberi kesedaran kepada masyarakat. Masyarakat akan mengamalkan gaya hidup sihat kerana mahu mengelakkan diri daripada penyakit-penyakit berbahaya dan melibatkan organ tubuh badan. Sebagai contoh, buta, sakit buah pinggang, jantung berlubang dan sebagainya. Antara amalan gaya hidup sihat bagi memerangi penyakit organ ialah mengambil makanan yang seimbang, bersenam dan mengelakkan pengambilan rokok. Di samping itu, masyarakat juga lebih mengambil berat terhadap individu yang mengalami masalah organ. Disebabkan oleh itu, mereka akan menawarkan diri untuk menderma organ kepada pesakit berkenaan, sama ada sebagai penderma semasa hidup ataupun selepas kematian. Jelas kita lihat, menderma organ penting bagi memberi kesedaran kepada masyarakat. Selain itu, kepentingan menderma organ adalah untuk mengurangkan kes jenayah menjual organ secara haram. Penjualan organ secara haram berlaku disebabkan permintaan organ dalaman yang tinggi. Peratusan pesakit meningkat dari masa ke masa. Disebabkan itu, jumlah organ yang didermakan masih tidak mencukupi untuk pesakit-pesakit yang ada. Penjualan organ boleh menyebabkan kadar penculikan lebih tinggi kerana mahu mengambil organ untuk dijual. Harga organ yang lumayan menyebabkan jenayah penjualan organ semakin berleluasa. Bagi mengelakkan perkara ini berterusan, jelas dapat kita lihat bahawa menderma organ penting bukan sahaja kepada masyarakat, malah kepada sesuatu negara. Daripada penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahawa menderma organ mempunyai banyak kepentingan, bukan sahaja kepada penderma, malah juga kepada pesakit organ. Dengan ini, saya berikan laluan kepada moderator untuk meneruskan forum pada hari ini. Terima kasih atas penerangan berkaitan kepentingan menderma organ dalam pelbagai aspek. Saya simpulkan sedikit berkaitan kepentingan menderma organ. Menderma organ kepada orang yang sakit dapat menyelamatkan banyak nyawa. Oleh itu, kita beralih kepada ahli panel ketiga, Saudara Imran. Bolehkah anda menyatakan sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia? Terima kasih saya ucapkan kepada saudari moderator dan dua ahli panel lain. Dua ahli panel memberikan penjelasan yang jelas tentang pendermaan organ. Pertama sekali, saya ingin ucapkan salam sejahtera kepada semua hadirin sekalian. Terima kasih sebab sudah hadir pada hari ini untuk ucapkan topik-topik yang sensitif di kalangan masyarakat Malaysia. Seperti apa yang dibicarakan oleh moderator tadi, tajuk yang menjadi fokus minda pada hari ini ialah derma organ. Panel 1 dan 2 telah menyatakan definisi dan kebaikan derma organ. Soalannya sekarang, sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan apakah fatwa ulama mengenainya? Okay. Menjawab soalan yang pertama, menurut Timbalan Ketua Jabatan dan Pengurus Klinikal Pusat Sumber Transplant Nasional, kalau panjang sangat, kita pendekkan PSTN. PSTN Hospital Kuala Lumpur. Dr. Diana Muhammad Shah. Beliau berkata, persepsi rakyat Malaysia terhadap pendermaan organ menyiksa mayat dan melambatkan proses pengebumian jenazah. Hal ini menjadikan Malaysia sebagai negara paling terendah daripada 68 negara yang lain di dunia dalam menderma organ. Stigma itu turut memberi harapan tipis kepada
21,018 pesakit yang masih menunggu penema organ sesuai untuk terus hidup. Akibatnya, senarai pesakit kronik semakin panjang sedangkan angka penerimaan tidak menunjukkan peningkatan setiap tahun. Oleh itu, bagi membendung hal ini, daripada meracuni fikiran generasi muda, berikut merupakan langkah pencegahan salah faham mengenai isu pendermaan organ. Antaranya ialah pertama, mewujudkan kempen kesedaran pendermaan organ di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, kempen ini boleh diiklankan di siaran televisyen maupun di media massa. Melalui kempen ini, masyarakat akan lebih terdedah dengan kebaikan pendermaan organ serta memupuk semangat di kalangan rakyat Malaysia untuk mengambil bahagian dalam pendermaan organ. Kita boleh lihat di situasi sekarang, mewujudkan kempen kesedaran memang memberi efek kepada semua masyarakat Malaysia, seperti baru-baru ini pilihan raya. Apabila pihak politik mewujudkan kempen, baru rakyat sedar akan betapa pentingnya untuk mengundi calon-calon yang layak dipilih. Itu sebagai contoh saja ya. Seterusnya, langkah yang boleh diambil bagi mencegah salah faham ini adalah dengan menyertakan isu penerimaan organ di dalam silibus subjek di mana-mana peringkat sekolah, pendidikan agama, sekolah rendah atau sekolah menengah. Hal ini bagi menambahkan lagi kefahaman para pelajar serta pendedahan awal tentang isu pendermaan organ mengikut dalil dan nas. Dengan ini akan terlahirnya generasi muda yang lebih berkualiti dan mempunyai kesedaran awal tentang pendermaan organ. Akhir sekali, bagi menyangkal kesalahan sesetengah pihak yang menyatakan bahawa pendermaan organ adalah haram, isu ini perlu diutarakan dengan kerap di majlis-majlis ilmu di masjid maupun ceramah-ceramah yang diadakan, lagi-lagi di peringkat sekolah. Hal ini kerana para pelajar perlu menyedar bahawa pendermaan organ ini sangat penting bagi situasi sekarang. Penceramah boleh berbahas tentang dalil-dalil pendermaan organ. Menurut Dr. Diana yang tadi TSN, setakat ini sebanyak 424,580 pengikrar untuk menderma organ memberikan pelbagai kaum dan jantina. Beliau menyarankan supaya individu yang berikrar menderma organ memberitahu niatnya kepada keluarga selain memberi kad pengikrar supaya tiada masalah selepas kematian. Namun, cabarannya adalah untuk mendapatkan kebenaran daripada kami terdekat. Tujuan menderma untuk menyelamatkan nyawa, bukan menyiksa mayat. Pahala menyelamatkan satu nyawa sama seperti menyelamat seluruh umat Islam. Proses pendermaan dan pemindahan organ antara 12 hingga 24 jam. Proses mengambil organ tidak dilakukan kasar, umpama melapah lembu seperti dimomokkan segelintir masyarakat. Sebaliknya, kumpulan pakar terlatih melakukannya. Oleh itu, seharusnya pelbagai langkah perlu diambil supaya dapat menyangkal segala mitos yang dikatakan oleh rakyat Malaysia. Okay. Dalam Islam, persidangan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali pertama yang bersidang pada 23 hingga 24 Jun tahun 1970 telah membincangkan kaitan pemindahan jantung dan mata. Persidangan telah memutuskan bahawa pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup adalah dibenarkan, iaitu hukumnya harus dalam Islam. Dan di atas kebenarannya, pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambil kira, iaitu yang pertama, dia ada 4, tapi itu yang pertama dulu. Di dalam keadaan yang mendesak dan mustahak, bahawa nyawa penerima bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan berjaya. Maknanya kebaran kalian untuk berjaya itu tinggi. Di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penerima telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya. Yang ketiga, tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya. Yang keempat, kebenaran hendaklah diperoleh daripada penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kebalangan. Faham ya di situ? Pemindahan organ juga dibenarkan bagi memenuhi tuntutan memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada tuntutan maqasid al-syariah, iaitu objektif syariah. Dia berasaskan
kepada beberapa sumber seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat kedua, iaitu dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa, iaitu maksiat dan pencerobohan. Yang kedua dalam surah Al-Maidah juga, tapi ayat yang ke-32. Dan sesiapa yang menjaga keselamatan hidup seorang manusia, maka seolah-olah dia telah menjaga keselamatan hidup manusia semuanya. Nampak besar pahala, besar amalan menerima organ. Seterusnya, rawatan pemindahan organ adalah pilihan kepada mudarat yang paling kurang berbanding kemudaratan yang besar. Apabila bertembung dua mudarat, kaedah membenarkan kepada pemilihan kemudaratan yang lebih kecil dalam konteks pemindahan organ. Kemudahan yang besar ialah membiarkan pesakit yang memerlukan organ itu meninggal dunia. Kaedah ini meletakkan supaya keutamaan diberikan kepada penghindar kerosakan. Organ apabila disumbangkan boleh memberi manfaat kepada mereka yang masih hidup. Apatah lagi jika organ itu tidak dimanfaatkan, dia akan hancur juga apabila dikebumikan. So kesimpulannya di sini, daripada kita biarkan organ tu dimamah bumi, dimakan tanah, lebih baik kita gunakan organ kita untuk kegunaan orang lain. Pahala juga kita boleh dapat berterusan. Dengan meneliti isu-isu dan masalah yang telah dikemukakan, pendermaan organ dan tisu adalah harus dan amat digalakkan, terutama bagi umat Islam. Oleh yang demikian, dalil yang tertera di atas sudah cukup bagi menyangka pendapat bahawa pendermaan organ adalah haram. Dengan perkembangan semasa dan penemuan perubatan masa kini, maka kami berpendapat perlunya diperluaskan organ-organ yang boleh ditemukan seperti buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Hal ini kerana situasi sekarang telah menyebabkan banyak penyakit berlaku dan kita perlu bersedia dalam setiap aspek supaya semua organ di dalam badan kita dapat digunakan sebaiknya. Tisu-tisu yang boleh didermakan adalah mata, tulang, kulit dan ginjal jantung. Akan tetapi haram mendermakan atau melakukan pemindahan testis dan rahim kerana ia berkait rapat dengan nasab keturunan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih dan kembali kepada moderator. Harap-harap semua faham dengan apa yang dijelaskan pada hari ini. Terima kasih saudara Imran kerana menerangkan kepada kita dan para hadirin. Demikian tadi rumusan perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang derma organ dalam Islam. Marilah sama-sama kita menginsafi diri dengan pelbagai anugerah dan nikmat ilahi yang tidak terhingga kepada kita. Antaranya nikmat anggota badan, kesihatan dan lain-lain. Mensyukuri nikmat dengan menghargainya dan berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala untuk kemaslahatan umat sejagat. Semoga kita sentiasa mendapat madatilah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada semua ahli panel yang sudi hadir untuk membicarakan derma organ. Semoga forum ini menjadi wadah kepada pendengar maupun penyampai. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Kalau pergi Tanjung Keramat, Anak Anis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat. Moga majlis mendapat berkat. Sekalung budi penghargaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua semaadi yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Hadirin sekalian, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera.